Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pensyarah-pensyarah dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Nama saya Muhammad Burhanuddin bin Jamri, bernombor kad matrik A177671. Saya merupakan pelajar tahun 3 program sejarah. Pada hari ini, saya ingin membentangkan kertas kerja saya iaitu bertajuk Perkembangan Bekalan Air Domestik di Negeri Perlis dari tahun 1969 hingga tahun 1983. Penyelidikan ini melihat sejauh manakah kejayaan Kerajaan Perlis dalam membangunkan sistem bekalan air domestik di negeri Perlis dari tahun 1969 hingga tahun 1983. Sehingga kemerdekaan tahun 1957, usaha Kerajaan Perlis sering menemui kegagalan kekurangan sumber air mentah bagi digunakan dalam membangunkan sistem bekalan air di negeri berkenaan. Dan pembinaan empangan muda di Kedah telah menarik perhatian Kerajaan Perlis bagi menggunakan sumber air mentah yang dinyatakan. Kerajaan Perlis telah memohon kebenaran Kerajaan Kedah bagi menggunakan sumber air mentah berkenaan dan secara rasmi terbentuklah perjanjian bekalan air antara kedua-dua negeri pada tahun 1971. Malah isu Kerajaan Perlis pada masa kini adalah tidak dapat membayar cas bekalan air mentah kepada Kedah diikuti turut berkait dengan dapatan penyelidikan ini. Dan penyelidikan ini mempunyai kepentingan tersendiri terutamanya dalam membantu pihak berwajib dalam membentuk dasar dan polisi bekalan air negara. Hal ini kerana kajian sejarah turut mempunyai dinamika dan berperanan penting dalam pembentukan dasar-dasar kerajaan pada masa kini. Kita dapat lihat dalam konteks tanah Melayu pada tempoh sebelum mencapai kemerdekaan, bekalan air khususnya negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dalam keadaan yang sangat mundur. Pada tahun 1909, kedatangan penasihat British yang pertama di Perlis iaitu Mr. Murdoch Frost telah membawa kepada perkenalan sistem bekalan air yang lebih moden di Perlis. Namun ia terhenti pada tahun 1941 berikutan kemasukan Jepun ke tanah Melayu. Selepas mencapai kemerdekaan pada 1957, terdapat usaha yang dijalankan oleh Kerajaan Perlis untuk membangunkan sistem bekalan air dan kekurangan pengalaman dan kepakaran yang dimiliki oleh Kerajaan Perlis telah menyebabkan usaha pembangunan bekalan air ini mengalami kegagalan pada peringkat awal dan usaha menggunakan bekalan air daripada beberapa sumber mata air, bawah tanah dan kolam air tidak mampu menampung keseluruhan bekalan air di seluruh negeri Perlis. Oleh itu, terdapatlah cadangan untuk mendapatkan bekalan air dari perairan muda melalui tali air arau yang bersambung dengan perairan muda. Berikut merupakan sorotan kajian lepas berkenaan sejarah bekalan air. Yang pertama adalah kerjasama Kedah Perlis dalam pembangunan sistem bekalan air domestik di negeri Perlis tahun 1969 hingga tahun 1978. Kajian kedua adalah If You Can Control the Water, You Can Control Everything, pembangunan sumber air mentah di negeri Kedah pada tahun 1957 hingga 1992. Dan yang ketiga adalah An Analysis of Water Supply Cooperation among Northern States in Malaysia 1965 and 1981. Metodologi atau kaedah kajian adalah bertemakan penulisan sejarah dan kajian ini adalah berbentuk kualitatif. Proses kajian adalah melibatkan kaedah analisis dan historiografi. Bahan-bahan dalam menjalankan penulisan ini adalah diperolehi daripada Arkib Negara Malaysia, Arkib Negara Malaysia Cawangan Kedah Perlis, Perpustakaan IPTA dan lain-lain lagi. Hasil dapatan kajian memperlihatkan keberjayaan berlakunya perjanjian pinjaman bekalan air di antara Kerajaan Negeri Perlis dengan Kerajaan Negeri Kedah. Hasil daripada mesyuarat yang diadakan telah termenteranya perjanjian bekalan air di antara Kerajaan Kedah dan Perlis dan perjanjian ini telah menetapkan beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah Jabatan Peparitan dan Tali Air Kedah perlu menyalurkan 2 juta galon setiap hari dari tali air besar untuk tujuan pembekalan air di Perlis. Syarat yang kedua adalah Perlis harus menyediakan muatan penyimpanan air sama ada yang telah dirawat atau belum dirawat. Syarat yang ketiga adalah JKA Perlis akan perlu menanggung segala pembelanjaan kerja-kerja untuk mengeluarkan air dari tali air besar dan untuk tujuan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan air dan lain-lain lagi. Dan syarat keempat adalah JKA Perlis perlu bertanggungjawab atas urusan penyimpanan tambahan sekiranya tali air di kawasan pengeluaran berkurang di bawah paras yang dikehendaki.
Bagi pembekalan air minum kepada negeri Perlis, banyak yang disebut dalam fasa 1 perjanjian, Perlis perlu membayar RM16,000 setiap tahun kepada negeri Kedah untuk 2 juta galon setiap hari yang disalurkan daripada terusan muda. Dan perjanjian ini mendapat persetujuan daripada kerajaan negeri Perlis. Dan kerjasama ini juga diperlukan oleh negeri Perlis bukan sahaja untuk tujuan bagi menampung keperluan domestik penduduk, malah untuk tujuan menjayakan rancangan pembangunan luar bandar dan perindustrian awal di negeri Perlis. Hasil daripada perjanjian bekalan air di antara Kerajaan Perlis dan Kedah telah membolehkan Perlis menjalankan rancangan bekalan air Perlis fasa pertama, iaitu bekalan air Perlis Utara. Rancangan bekalan air Perlis di bawah rancangan bekalan air Perlis Utara ini merupakan rancangan untuk membaiki bekalan air di kawasan sekeliling Arau, Kangar dan Kuala Perlis serta menambah baik sistem bekalan air ke kawasan Perlis Selatan dan Perlis Utara. Usaha ini dijalankan oleh pihak JKR Perlis dengan memperbaharui sistem bekalan air dengan membangunkan sistem bekalan air terawat di kawasan tersebut. Peruntukan yang diperlukan oleh Kerajaan Negeri Perlis dalam melaksanakan projek bekalan air Perlis Utara ini memperuntukkan RM100,000 iaitu sebanyak RM30,000 untuk kajian kebolehselaksanaan projek, RM30,000 untuk perolehan tanah projek dan RM30,000 untuk pembayaran kontrak dan RM10,000 untuk pembayaran balik bukan kontrak. Keperluan menjalankan projek ini dengan segera menyebabkan pihak kerajaan negeri mendesak pihak Perbendaharaan Negara Malaysia untuk meluluskan bagi membolehkan pihak kerajaan negeri memproses dan menjalankan kerja-kerja awal dan melaksanakan projek bekalan air utara ini. Akhirnya, pada 14 Februari 1976, Kerajaan Perlis mempersetujui syarat-syarat perjanjian yang telah digariskan oleh pihak Kerajaan Persekutuan iaitu tempoh pembayaran adalah selama 20 tahun, faedah yang dikenakan terhadap pinjaman ialah sebanyak 6/1/2 setahun dan bayaran balik pinjaman hendaklah dengan 15 anuiti yang sama bermula pada tahun ke-6. Kerajaan Persekutuan juga menuntut Kerajaan Perlis untuk meningkatkan caj bekalan air bagi penggunaan domestik dari RM1 kepada RM1.5 bagi penggunaan 1,000 galon air. Dan Kerajaan Negeri Perlis juga perlu mendapatkan kelulusan daripada pihak Kerajaan Persekutuan sebelum menggunakan perkhidmatan ejen-ejen, perunding dan penasihat dalam menjalankan projek ini. Gerak kerja awal iaitu penyiasatan tanah telah selesai dan hasilnya telah dimasukkan ke dalam pakej kontrak lain yang berkaitan pada tahun 1976. Dan bagi fasa seterusnya, pihak perunding berusaha untuk menyiapkan tinjauan dan reka bentuk penyiasatan yang akan dijangkakan berjaya siap pada tahun 1976. Dan pihak perunding, syarikat perunding juga tidak menerima sebarang arahan untuk meneruskan fasa tambahan ini bagi fasa 1 akibat pengeluaran dana ansuran yang lebih awal untuk tahun 1976 tidak berlaku. Oleh itu, kajian dan gerak kerja awal untuk fasa seterusnya telah ditangguh kepada tahun 1977 dan dipersetujui oleh pengarah JKR Perlis. Usaha pembangunan bekalan air fasa 1 ini pada mulanya dijalankan oleh pihak JKR Perlis dengan memperbaharui sistem bekalan air iaitu dengan melakukan kerja-kerja pembinaan loji, pengepaman air utama di kawasan hutan haji, pembinaan tangki air untuk 50,000 galon air di hutan haji dan Kuala Perlis, pemasangan paip telah dijalankan di Arau, ke Kangar dan ke Kuala Perlis bagi menggantikan paip air dari projek-projek terdahulu. Usaha pembangunan bekalan air fasa 1 mengalami beberapa masalah, antaranya masalah kekurangan bekalan air pada musim kemarau. Kita dapat lihat bahawa berikutan lawatan pengarah bekalan air Engineer Chan Bontek ke Perlis masa musim kemarau. Pada ketika itu, keadaan bekalan air adalah sangat teruk. Hal ini menyebabkan beliau menggesa kerajaan Perlis perlu untuk mengusahakan langkah-langkah kecemasan seperti rancangan Bintung Crash Program iaitu untuk menyalurkan 150,000 galon air dan rancangan pengepaman terusan yang bertujuan untuk mengepam 350,000 galon air dan tindakan ini telah diluluskan dan digesa segera oleh pengarah bekalan air JKR Malaysia pada ketika itu.
Hasil daripada rancangan bekalan air fasa pertama ini kita dapat lihat bahawa berakhir pada tahun 1983 dan dalam tempoh rancangan Malaysia ketiga, pihak kerajaan negeri Perlis berjaya menyediakan kemudahan bekalan air kepada 60% penduduk di Perlis pada akhir tahun 1980 dan pada tahun 1983 dalam tempoh rancangan Malaysia keempat sebanyak 85% kawasan Perlis menerima bekalan air. Dan kemajuan fizikal bagi kerja-kerja pemasangan paip di seluruh Perlis pada tahun yang sama juga telah berjaya sebanyak 90% siap dipasang. Dan sepanjang projek ini dijalankan, negeri Perlis telah mempunyai 7 sumber bekalan air iaitu bekalan air Arau, bekalan air Kaki Bukit, bekalan air Padang Besar, bekalan air Felda Cuping, bekalan air Abi dan bekalan air Bukit Wai. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa perjanjian bekalan air yang berlaku di antara Kerajaan Kedah dan Kerajaan Perlis telah berjaya memberikan nyawa dan membantu negeri Perlis bagi membangunkan rancangan bekalan air fasa 1. Pembangunan bekalan air di Perlis ini berkembang bergantung pada perkembangan ekonomi dan pertambahan jumlah penduduk. Hal ini kerana pembangunan ekonomi dan penduduk akan mempengaruhi permintaan bekalan air di Perlis. Walaupun pihak kerajaan negeri telah berusaha membangunkan bekalan air dari sumber-sumber di negeri Perlis, kebergantungan bekalan air mentah Perlis adalah tinggi terhadap sumber bekalan air di Kedah. Dan kekurangan peruntukan juga telah menyebabkan kebergantungan kerajaan negeri Perlis sepenuhnya terhadap pinjaman daripada kerajaan persekutuan. Sekian itu saja daripada pembentangan saya. Assalamualaikum.